Okay, Assalamualaikum. Selamat malam guys. Okay, tajuk yang malam ni dia agak sensitif untuk kita bincangkan sebenarnya. Kerana ialah melibatkan Sabah, melibatkan Palestin. Jadi dia kena berlapik nak bercakap pasal Sabah dan juga nak cakap pasal Palestin. Okey. Jadi dalam akhbar hari ini ada satu kenyataan dibuat oleh Daryl Liking, Adun Muyung. Okey. Tak silap aku, Daryl ni daripada Warisan. Jadi tajuk berita tu ialah selain Palestin, bantu juga warga Sabah. Dia tajuk dia pun dah agak mencurigakan. Okey. Jadi sebenarnya berita ni dia mengisahkan keputusan untuk mengecualikan yuran pengajian bagi pelajar Palestin yang sedang menuntut di Universiti Awam di Malaysia kita ni lah. Okey. Jadi Daryl Liking katanya menyampaikan hasrat ataupun menyampaikan aduan orang Sabah yang bermaksud ialah ribuan pelajar universiti termasuk dari Sabah lebih banyak memerlukan bantuan lah. Okey. Jadi rakyat Sabah terpaksa ke Universiti Semenanjung kerana UMS ataupun Universiti Malaysia Sabah tak mencukupi. Okey. Rakyat terpaksa berjimat cermat untuk menyambung pengajian di Semenanjung. Okey. Memang betul aku berada di Sabah ni seawal 98-99 bertugas di Sabah. Jadi aku boleh merasakan bahawa keadaan Sabah itu jauh terbelakang, dan aku adalah orang yang sentiasa merindui Sabah. Kerana kalau orang yang tak pernah sampai Sabah, mungkin mereka yang sampai sekejap-sekejap mungkin mereka kata Sabah tu beza dengan kita. Tapi bagi yang kami pernah menetap di sana lama, Sabah ni unik. Orangnya baik-baik dan kehidupan mereka dia lebih jujur berbanding kita di Semenanjung ni. Maksudnya apa yang dia cakap tu jujur. Tapi bila menyebut tentang pendidikan ni aku faham. Dan tentang negara aku lebih faham. Dan aku jika diberi pilihan sama ada memilih perkara lain dan ada satu perkara itu melibat negara aku akan mengutamakan negara aku, kerana itu sumpah yang pernah aku angkat ketika aku masuk perkhidmatan dulu, ya. Jadi sebenarnya isu ni sensitif, ya. Isu ni sensitif kerana orang Sabah bukanlah dipinggirkan sebenarnya, tapi nak cakap pun susah lah, ya. Dipergunakan pun boleh lah, ya, oleh orang-orang tertentu. Okey. Jadi macam apa yang kita cerita tentang Palestin ni, Menteri Pengajian Tinggi Khalid Nordin ada mengumumkan yuran pengajian lebih 600 pelajar Palestin yang belajar di Universiti Awam di Malaysia dikecualikan selama setahun. Dan Khalid juga turut berbincang dengan pihak universiti untuk pengecualian lebih 200 pelajar Palestin yang sedang melanjutkan pelajaran juga untuk tempoh setahun. Jadi Daryl Liking yang menyampaikan hasrat orang Sabah mengatakan kerajaan harus utamakan rakyat Sabah sebelum bantu orang lain. Setuju. Aku amat setuju kerana orang Sabah, orang Malaysia, orang Sarawak Malaysia, orang Selangor, Johor, Perak, Kedah, seluruh Malaysia orang Malaysia. Jadi keutamaan adalah kepada rakyat. Tetapi dalam hal ini kita juga harus melihat lebih jauh. Apabila kenyataan yang dibuat oleh orang politik tidak berhati-hati, walaupun sebenarnya mereka betul-betul menyampaikan resah gelisah orang tempatan, tapi ada segelintir orang akan mengambil kesempatan menggunakan kenyataan-kenyataan ini untuk mencetuskan keadaan yang tidak begitu selesa lah, mencetuskan keadaan yang mencurigakan, mencetuskan keadaan yang tertanya-tanya, dan ada juga yang mencetuskan keadaan hingga marah. Okey. Bagi aku Sabah atau Semenanjung tak ada bezanya. Cuma mungkin selalunya orang Sabah kata peruntukan mereka tak ada, negeri mereka miskin. Sama di Semenanjung juga sama.
Mungkin di bandar-bandar yang kita tengok di Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, tapi di dekat daerah lain sama aja. Di pendalaman sama. Dan aku cuma nak menyentuh, jika betul apa yang disebutkan oleh Daryl, aku bersetuju untuk kita utamakan orang kita dulu. Dan apa jumlah yang disebut oleh Khalid Nordin itu cuma sekitar 600 tambah 200 dan 800 orang untuk tempoh setahun. Sepatutnya dalam kenyataan berita tadi mestilah menyebut jumlah perbelanjaan yang dicadangkan itu berapa, supaya kita dapat melihat berapa jumlah perbelanjaan yang akan dibelanjakan untuk 800 orang ini berbanding dengan jumlah yang kita nak sebut sebagai seolah-olah tidak sama atau tidak adil untuk keseluruhan. Tapi kalau aku nak sebut tentang ini, aku juga nak sebut tentang ahli politik di Sabah yang maaf ya, yang kaya raya, yang maha kaya, super kaya, orang-orang tertentu yang sememangnya kita ketahui memiliki kekayaan yang luar biasa. Jadi dari mana datangnya kekayaan begitu? Kebanyakannya orang politik. Sama di Semenanjung pun sama. Jadi apa kata kalau orang politik juga berkongsi sumber kekayaan yang mereka ada itu kepada orang kampung, orang-orang pendalaman, dan sekurang-kurangnya dia boleh meringankan beban. Jadi jangan kita terus menyalahkan semua pihak ataupun satu-satu rancangan yang dibuat oleh kerajaan hingga kita mengambil figure yang sebegitu kecil tapi tidak menyebut jumlah yang sebenar. Jadi orang akan dia, oh kau bantu Palestin, kau Sabah tak bantu. Banyak bantuan yang kita dah bantu. Aku tidak mahu berkonfrontasi atau bertegang leher dengan orang Sabah, tapi zaman Datuk Seri Najib kita nampak perubahan dibawa ke Sabah, begitu juga peruntukan dan juga jalan. Aku antara orang yang terawal di Sabah. Seawal usia aku habis sekolah, aku dah ada kat Sabah. Jadi aku nampak perubahan Sabah hingga hari ini. Dan jika dipimpin dengan orang yang betul, Sabah akan lebih maju daripada Semenanjung. Kerana Sabah ada segala-galanya. Hasil bumi, orang-orang yang rajin bekerja, lepas tu penduduk-penduduknya juga orang yang jujur. Dan mereka ini orang yang lebih mengutamakan kerja berbanding dengan main, macam tu. Jadi kalau Sabah diberi pertukan dan pertukan digayakan atau disalurkan dengan betul sampai ke tempat yang betul, orang Sabah akan jadi lebih hebat dari Semenanjung, macam tu. Jadi aku tidak mengatakan Daryl King salah. Aku juga minta maaf kalau apa-apa kata aku mungkin menyentuh perasaan orang Sabah. Tidak. Aku tidak mengatakan apa-apa kerana aku sendiri amat-amat mengalu-ngalukan jika lebih banyak pusat-pusat pendidikan, institusi-institusi pendidikan dibina di Sabah. Kerana keadaan jauh yang dari Sabah nak ke situ, tambang dah berapa kos ya. Seandainya kita ada lebih banyak institusi pengajian tinggi di Sabah, lebih ramai orang Sabah dapat akses kepada pendidikan dan kos yang lebih rendah. Aku setuju dan aku tidak menolak kenyataan itu. Dan aku juga mahu kalau boleh Sabah diberikan akses jalan dan untuk akses pengangkutan yang lebih baik supaya sumber-sumber dari kampung-kampung, pendalaman-pendalaman dapat sampai ke kota-kota di Sabah dengan lebih cepat, dan itu akan menjimatkan kos pengangkutan ya. Jadi aku sebenarnya orang yang mahu lihat Sabah membangun begitu pesat. Tapi kalau tuan-tuan sampai ke KK sekarang ni marvelous kan. Berbeza sangatlah daripada dulu. Jadi nak memanjangkan cerita je tu. Cuma aku nak sebut kepada orang politik, tolonglah jangan sebut benda-benda macam ni. Kerana tak banyak pun sumbangan yang kita nak bagi kepada Palestin ni, dan lebih banyak sumbangan yang disalurkan oleh orang-orang persendirian. Kerajaan hanya menjadi jambatan untuk menyalurkan sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh orang-orang persendirian, perseorangan, dan menjadikan jambatan kepada akses yang lebih mudah untuk kita sampaikan bantuan ke Palestin. Dan apa yang mereka cuma nak bantu di sini tidaklah seramai mana atau sebesar mana, tapi aku tidak menolak, utamakanlah dulu orang tempatan. Cuma di akhirnya aku nak sebut isu Palestin ini adalah sesuatu isu yang di luar konteks, sedangkan isu pendidikan dalam negara ini sebenarnya harus diketengahkan melalui Menteri Pendidikan, Menteri Pengajian Tinggi. Dan mereka adalah orang yang bertanggungjawab untuk membawa perkara ini kepada PMX
untuk menyampaikan hasrat hati seperti yang Daryl King sebut tadi, mengumpamakan Palestin 600 plus 200 orang dengan jumlah ribuan malah puluh ribuan orang-orang yang memerlukan akses pendidikan di Sabah adalah kurang kenalah, tak begitu kenalah. Dan ia boleh menjadikan fitnah ataupun isu-isu lain di sebaliknya. Kerana Sabah dengan Semenanjung beza banyak. Walaupun di Semenanjung ada berbagai kaum, India, Cina, Melayu, tapi di Sabah tu beza. Di Sabah ada banyak etnik-etnik yang berlainan. Jadi sensitivity yang seperti ini tak sepatutnya dipermainkan di kalangan etnik-etnik. Kerana kita saling menghormati dan jangan cetuskan benda atau perkara ini sehingga dia menjadi bahan untuk perkauman dan juga menjadi seluruh agama atau seluruh gurau-gurau dalam agama. Tak betul. Jadi sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab, aku jujur, aku akan mengutamakan negara aku. Kalau diberi pilihan, Along, kau nak bantu Palestin dulu atau nak bantu negara dulu. Tetapi dalam negara kita mempunyai kementerian, kita menyertai jabatan, agensi, juga badan-badan seperti zakat, kebajikan masyarakat, Baitul Mal, juga ada badan-badan agama yang lain, dan kita ada saluran-saluran yang banyak yang boleh kita akses terus kepada dana yang dah disalur ke dalam agensi atau badan-badan tersebut. Berbanding dengan konflik ini sesuatu yang berbeza. Perang tidak tahu bila, dan perang ini mengorbankan banyak jiwa, kerosakan yang maha dahsyat dan juga penderitaan yang amat panjang. Jadi jangan jadikan ia sebagai bahan untuk kita mendapat populariti murahan. Sorry, aku tidak mengatakan Daryl King salah. Aku bersetuju dengan Daryl dan kita angkat cadangan untuk melebihkan institusi pendidikan di Sabah. Kita sama-sama sampaikan kepada kepimpinan supaya perkara ini diangkat dan dibawa ke dalam mungkin belanjawan tahun depan mungkin. Jadi itulah doa kita semua. Cuma sekali lagi aku nak menyebut, janganlah jadikan isu seperti Palestin dan dibandingkan dengan isu tentang peruntukan pendidikan yang kita ada dalam negara. Okey, sebab dia akan menjadi isu yang lebih besar dan boleh disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Okey, jadi itu daripada aku. Apa yang aku cakap, kalau salah aku minta maaf. Aku tak ada niat pun nak menyentuh negara, bangsa atau apa. Kenapa aku banyak berlapik dengan Sabah? Kerana aku amat menghormati Sabah. Aku rindu Sabah dan aku tak mahu orang Sabah anggap aku against ataupun melawan Sabah. Tak. Sebab pada aku hari ini Sabah dengan Semenanjung sama. Rakyat hari ini hidup dalam kesusahan, pemimpin hidup dalam kemewahan. Jadi apabila kita nak menyentuh tentang sesuatu oleh pemimpin, kita perhatikan dulu. Kerana apa yang pemimpin cakap, mereka terus dapat gaji. Apa pemimpin cakap, mereka ada allowance dan mereka ada kemudahan-kemudahan yang mereka ada. Tapi rakyat, bila kita bergaduh, kita terus diimpit kemiskinan dan kita terus berada dalam kesusahan. So, jangan termakan umpan pancing-pancing sebeginilah. Maaf, ini bukan isu agama. Isu ini jelas melibatkan isu tentang keamanan. Dan apabila kita bersebut tadi, ada yang komen MA 63 lah, itulah ini, tak perlulah sebenarnya. Okay? Jadi aku percaya orang Sabah bijak-bijak. Aku percaya orang Sabah orang yang tahu menilai keadaan. Sebab mereka bukan orang sebarangan. Mereka hidup susah dari dulu hingga hari ini. Dan mereka kekal sehingga hari ini menjadi orang yang baik. Jadi itu sahaja daripada aku. Bye-bye. Assalamualaikum.